Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersua lagi kita pada malam ini. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ini kita nak sambung bab yang semalam ni, iaitu adab-adab membaca dan mendengar bacaan Al-Quran. Semalam kita sebut semalam ni iaitu 10 daripada 17. 10 daripada 17 adab. 9 daripada 17 adab yang kita ada pada yang disebut dalam kitab ni, insya-Allah. Malam ni kita tengok adab yang ke-10. Malam ni kita tengok adab yang ke-10. Saya ulang secara ringkas yang adab yang semalam ni, yang mungkin yang ada sahabat-sahabat yang terlepas. Iaitu dia kata terdapat banyak adab-adab yang perlu dijaga ketika membaca atau mendengar bacaan Al-Quran. Antaranya seperti berikut. Dia sebut dah semalam ni, cuma kita akan sebut secara ringkas, iaitu ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala bagi menghindarkan perasaan riak, menunjuk-nunjuk dan sum'ah, bermegah-megah. Ini kita sebut dah, kita urai dah semalam ni. Yang keduanya memhadirkan hati dan akal fikiran supaya bertambah tadabbur, memperhatikan, iaitu memperhatikan serta memikirkannya. Itu yang kedua. Yang ketiganya membaca isti'adzah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Iaitu kita kena baca isti'adzah ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keempatnya membaca basmalah. Membaca basmalah. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ini hadis rawahu Abu Daud. Setiap perkara kebaikan atau kebajikan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu terputus daripada keberkatan. Yang kelimanya membaca dalam keadaan berwuduk, walaupun harus membaca tanpa wuduk. Ini pun saya hurai dah semalam ni untuk guru yang mengajar di sekolah. Dan pun saya sebut semalam ni, tuan-tuan boleh rojoklah semalamnya, kuliah semalam. Yang keenamnya membaca di tempat yang suci lagi bersih. Tidak boleh membaca di tempat yang bersih tapi tidak suci, dan tempat yang tidak layak dengan kesucian Al-Quran. Itu antaranya bilik air, tandas dan sebagainya. Benda tidak layak bagi Al-Quran, kita nak baca tempat tu. Yang ketujuhnya membersihkan mulut ataupun berusugi. Sabda Rasulullah SAW, inna afwahakum turuqul lil Quran fatayyibuha bisiwak. Ini pun kita sebut dah semalam ni. Sungguhnya mulut kamu itu adalah jalan bagi Al-Quran, maka hendaklah kamu memperelokkannya dengan bersugi. Yang ke-8, memakai pakaian yang bersih lagi suci. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mudaththir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu cuci bersihkan. Ini ayat 4 surah Al-Mudaththir. Yang ke-9nya membaca dengan suara yang baik, yakni lunak lagi merdu. Rasulullah SAW bersabda, zayyinul Quran bi aswatikum fa inna as-sawtal hasan yazidul Qur'ana hasana. Yazidul Qur'ana hasana, rawahul Hakim. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu, sungguhnya suara yang bagus menambahkan lagi kebagusan Al-Quran. Ini kita sebut semalam ni. Ni saya sebut malam ni cara ringkas dia, iaitu 9 adab membaca dan mendengar Al-Quran. Malam ni kita sambung adab yang ke-10, iaitu yang ke-10-nya membaca Al-Quran dengan khusyuk. Membaca Al-Quran dengan khusyuk, yakni dengan kehormatan serta tawaddu'. Tawaddu' ni kita merendahkan diri kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta memerhati dan memahami apa yang dibaca. Kita khusyuk
kita tadabbur Al-Quran ni, kita merendah diri semasa kita membaca tu, dan kita memerhati dan memahami apa yang kita baca. Kita baca ayat tentang syurga, kita rasa seronok kan, kita nak masuk dalam syurga. Kita baca ayat tentang neraka, kita rasa takut. Ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena rasa takut, kena rasa gerun kepada siksaan dan larangan-larangan yang Allah larang dalam Quran tu. Kita kena rasa takut lah apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini dalam surah Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepada kamu yang mempunyai keberkatan supaya mereka meneliti ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Iaitu kita apabila kita baca Al-Quran ni, kita kena tadabbur, kita kena perhati apa yang ayat itu kata. Kalau kita tak faham bahasa Arab, kita bolehlah sekurang-kurangnya kita ambil Quran tafsir ataupun tafsir Quran yang ada tafsiran, ada maksud, boleh kita sambil baca, sambil tengok. Itu nama dia kita memahami ataupun tadabbur Al-Quran. Nak faham lagi, kena ke kuliah ataupun kena menghadap tok guru lah untuk nak faham lebih dalam. Secara umumnya orang awam boleh baca dalam tafsiran Quran-Quran yang ada tafsir di tepi atau di bawah tu. Yang kesebelahnya menghadap kiblat, menghadap kiblat dan duduk dengan sopan seperti dia kata duduk iftirash, ataupun duduk iftirashnya iaitu duduk di macam kita duduk tahiyat awal tu, ataupun duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni duduk tahiyat akhir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqramul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Rawahu Tabarani. Semula-mula majlis iaitu majlis yang dihadapkan ke arah kiblat. Semula-mula majlis iaitu majlis yang menghadap ke arah kiblat. Jadi kita sembahyang pun kita menghadap kiblat, kita nak baca Al-Quran pun kita menghadap ke arah kiblat. Jadi hadis ni kata semula-mula majlis iaitu majlis yang dihadapkan ke arah kiblat. Tak boleh duduk bersembang dengan anak-anak, tak boleh duduk sembang dengan kawan-kawan. Sengaja ni maksud kata kita berulang-ulang kita bercakap tu tak boleh kan. Menjawab salam, kecuali menjawab salam. Bacaan tidak diselangi dengan percakapan kecuali menjawab salam. Menjawab salam dibolehkan. Kalau orang mari rumah kita, orang datang rumah kita, orang bagi salam, jadi kita jawab salam. Assalamualaikum, kita tengah baca Quran. Lagi minta maaf tuan-tuan, siaran tergendala sebab internet. Lah ni line slow. Mungkin orang ramai kot duduk di kampung ni kan. Yang sebelah tadi menghadap kiblat dan duduk dengan sopan seperti duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk macam lain pun boleh kan. Dan juga kita menghadap ke arah kiblat itu yang kesebelah. Yang ke-12, bacaan tidak diselangi dengan percakapan kecuali menjawab salam. Kita baca Quran tak boleh duduk cakap dengan orang, cakap dengan anak-anak, cakap dengan rakan, cakap dengan orang yang sekeliling kita tu. Jadi kita tak boleh bercakap. Kecuali kalau orang datang ke rumah kita bagi salam, kita jawab salam boleh. Kan, kalau orang bagi salam, kecuali kalau kita tak mau bagi dia mai rumah kita tak mau terima kedatangan dia tu, bolehlah kita kerok duk sengap, tak jawab salam. Orang yang datang 3 kali bagi salam, orang tak jawab, maka dia kena balik rumah dia. Tak boleh pilih tanglin, jangan duk gagah bagi salam sampai 10 kali 20 kali keliling rumah kan, keliling rumah cari tuan rumah, ketuk sana ketuk ni. Ini tak ada adab nama dia. Ni orang yang tidak beradab. 3 kali bagi salam, kalau orang tak jawab, tuan rumah tak jawab, sila baliklah. Jadi bacaan tidak diselangi dengan percakapan kecuali menjawab salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni ayat surah An-Nisa. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan ucapan salam,
maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sama dengannya. Sungguhnya Allah menghitung segala sesuatu. Ini kalau orang bagi salam, kita jawab salam. Lepas tu kita kalau ada orang lain boleh sambut, bagi kawan lain lah sambut. Kita duk baca Quran, kita boleh sambung baca Quran. Tapi kalau tak ada orang, maka sadaqallahul azim. Dah ramai rumah kita kan. Jadi kita jawab salam. Yang ke-13-nya iaitu berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita baca ayat yang mengandungi namanya, yang mengandungi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi banyak kan, antaranya disebut dalam Al-Quran Ahmad. Min ba'd ismuhu Ahmad. Ahmad pun ada nama dan Muhammad pun disebut juga dalam Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ayat tu. Jadi kalau kita jumpa nama Nabi di dalam Al-Quran, nama Nabi Muhammad dalam Quran, maka kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti, kita selawat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa berselawat ke atasku dengan sekali selawat, tuan-tuan pun berdengar banyak kali dah kan hadis ni, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita selawat sekali, Allah Subhanahu wa taala selawat ke atas kita 10 kali. Macam mana selawat Allah Subhanahu wa taala? Ni kita tak usah duk fikirlah. Selawat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita tu 10 kali. Sekali kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan payah pun nak selawat kan tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 5 minit boleh selawat 100 kali. 5 minit, dalam masa 5 minit, kalau tuan-tuan kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, 100 kali akan dapat. Jadi kalau nak kata 1000 kali itu mudah saja. Cuma kita tak membudayakan dalam kehidupan kita seharian, payahlah kan, ataupun kita tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat. Jadi selawat ni cukup bagus, sebab apa? Kita nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat atas dunia ni, insya-Allah Nabi akan kenal dia di akhirat kelak ni. Dia selawat banyak, bukan payah pun nak selawat. Naik atas motor, duduk atas kereta, nak pergi kerja, duduk tengah buat kerja, boleh selawat. Cuma kita kena minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tolong kita ingat dalam hati kita tu, supaya Allah tolong kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan usaha kita, iaitu antaranya orang yang nak berzikir banyak ni, orang awam macam kita ni yang kurang melazimi zikir ni, kita bawalah tasbih kan, bawa tasbih hak 33 tu, kecil tu kan, takut orang nampak. Orang kadang-kadang buat takut orang kata, biar pilah orang nak kata pun kan. Bawa yang kecil tu untuk mengingatkan kita supaya kita berzikir. Kalau tak mau bawa hak tu, bawa yang petik. Bawa yang petik ni, yang tekan digital punya. Dalam online orang jual RM2, RM3 macam tu ya, satu. Boleh beli 10, tak di rumah satu, dalam kereta 2, tempat kerja 3, 4 kan. Jadi duduk di jari kita tu kita bubuh di jari kecil benda tu, kita duk petik dia. 1000 insya-Allah. Kita target sehari 1000 contoh. Kita target sehari 1000, kita kena ada target tuan-tuan. Tak ada target kita tak boleh buat. Kan, kita kena ada target, kena ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kena melazimi benda tu insya-Allah. Lepas ni tak ada petik tu pun dia akan ingat insya-Allah. InsyaAllah kita akan boleh berselawat di mana saja. Macam kita duk pegang telefon lah tuan-tuan. Kita pegang telefon tu mengingatkan kita kepada siapa? Telefon ni mengingatkan kita kepada WhatsApp, mengingatkan kita kepada Facebook, mengingatkan kita kepada Quran juga kalau ada Quran dalam tu, Instagram dan sebagainya. Apabila kita tengok telefon tu,
Mangkit tidur saja celak-celak mata tu nak pegang telefon dah, nak tengok dah benda-benda tu semua. Jadi telefon ni mengingatkan kita kepada benda-benda tu. Jadi kalau kita pegang tasbih digital tu ataupun tasbih biasa akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mengingatkan kita kepada zikir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Lebih-lebih lagi orang perempuan, di mana orang perempuan zaman jahiliah dulu ni, orang perempuan ni diperlakukan orang kata apa, tak ada harga, dijual di pekan-pekan nat. Pekan nat, orang Kedah kata pekan nat. Pekan sehari, pekan sehari. Jual macam tu orang perempuan. Tidak ada harga. Mari Islam lah ada harga. Siapa nak menikah kena bayar mahar. Orang perempuan lagi-lagilah kena selawat kepada Nabi SAW. Semua orang lah, tak kira lelaki perempuan. Selawat kepada Nabi SAW. Sekali selawat, Allah selawat kepada kita 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan jangan tinggal wa ala ali Muhammad. Itu yang ke-13 apabila kita jumpa ayat yang menyebut nama Nabi SAW, maka kita boleh berhenti dan kita berselawat. Yang keempatnya, yang keempat pula dah. Yang ke-14, memohon kebajikan jika bertemu ayat rahmat dan sebaliknya jika bertemu ayat azab. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman kata, ni hadis riwayat Muslim, hadis dia panjang, iaitu sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faftahal Baqarah. Maka Nabi apabila dia sembahyang dengan Nabi, Nabi pun baca apa? Memulakan dengan bacaan surah Al-Baqarah. Faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Maka aku berkata dia akan rukuk pada ayat yang ke-100. Thumma madha. Kemudian dia teruskan. Maka aku berkata, faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha. Dia baca habis tuan-tuan. Faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa faqara'aha thumma iftataha Ali Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi ayatin su'al bi ayati su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha. Hadis riwayat Imam Muslim. Aku sembahyang bersama Nabi SAW pada suatu malam, lalu baginda memulakan bacaan dengan surah Al-Baqarah. Maka aku pun berkata dia akan rukuk pada ayat yang ke-100. Lu ingat ayat 100 tu Nabi nak rukuk dah. Kemudian dia teruskan. Maka aku pun berkata dia sembahyang dengan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Tadi kata 100 ayat dia rukuk dah. Ingat Nabi ni nak baca satu surah Baqarah ni kot nak apa buat satu rakaat. Weh panjang weh surah Al-Baqarah ni. Kan? Bukan sejuzuk, bukan 2 juzuk. Lepas tu? Tapi dia teruskan lagi. Maka aku pun berkata dia akan rukuk dengannya. Kemudian dia memulakan surah An-Nisa. Tak rukuk lagi. Baca surah An-Nisa pula. Lalu dia pun membacanya. Seterusnya dia memulakan surah Al-Imran. Tak rukuk lagi. Baca pula dah surah Al-Imran. Tu dia tuan-tuan apa juzuk dah. Lalu membacanya, dia membaca surah perlahan-lahan. Dia baca surah tu tak kalut, tak gopoh. Baca dengan tartil. Waratilil Quran tartila. Sebaik-baik bacaan ialah bacaan tartil. Bacaan Al-Quran ni ada 4 nanti kita sebut. Nanti kita insya-Allah ada masa kita akan bagi tahu. Iaitu dia membaca secara perlahan, tidak gopoh. Apabila dia melalui ayat yang mengandungi tasbih, dia mengucapkan tasbih. Kalau ada ayat yang mengandungi tasbih, lalu Nabi SAW bertasbih. Apabila ia melalui ayat permintaan, lalu dia memohon. Dan apabila dia melalui ayat perlindungan, dia meminta perlindungan. Ini ayat-ayat yang apabila kita baca, orang yang faham insya-Allah dia akan buat. Yang tak faham boleh semak Quran tafsir. Dan kalau kita tak tahu ayat tu kata apa, jadi kita tak tahulah nak buat apa, kan? Jadi ilmu tu sangat pentinglah untuk
apa nak tiru, nak meneladani Nabi SAW. Ini yang Yang ke-14. Memohon kebajikan jika bertemu ayat rahmat dan sebaliknya jika bertemu ayat azab. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang ke-15 tuan-tuan Abirah. Yang ke-15-nya iaitu menjawab seruan azan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila kamu mendengar azan, maka ucapkanlah seperti mana yang muadzin ucapkan. Maksud kata kalau kita baca Al-Quran, dengar azan, maka kita berhenti dulu, kita jawab azan. Ataupun kita mendengar Al-Quran, kita berhenti dulu, kita dengar azan tu dan kita jawab azan. Yang ke-16 tuan-tuan, Nabirah. Yang ke-16 iaitu mengucapkan ucapan yang disunatkan selepas membaca ayat-ayat tertentu. Kita mengucapkan ucapan tertentu apabila kita mendengar ataupun kita baca ayat tertentu ataupun kita dengar orang baca, ataupun kalau dalam sembahyang pun tok imam baca, ataupun di dalam kuliah ataupun di dalam di tempat mana-mana pun apabila kita dengar ayat ni ataupun kita sendiri baca, kita boleh jawab. Apa dia tuan-tuan? Antara dalam surah yang pertama ni iaitu surah At-Tin ayat 8 ni, alaysallahu biahkamil hakimin. Kita baca ataupun kita dengar untuk imam baca di dalam sembahyang yang baca jahar, yang baca kuat, alaysallahu biahkamil hakimin. Jadi disunatkan kita membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita jawab balik bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jawab kepada alaysallah tu kita jawab dengan bala. Itu untuk surah apa? Surah At-Tin. Ini ramai dah kita dah hafal dah ni. Dalam surah At-Tin ni iaitu bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang keduanya iaitu sesudah membaca dalam surah Al-Qiyamah ayat 40, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Dalam surah Al-Qiyamah ini iaitu ayat 40. Jadi apa jawapan dia? Ini pun alaysa juga, alaysa dzalika. Tadi alaysallah kan. Kita jawab bala. Bala tu maksudnya ya lah, bala. Bala ni jawab kepada alaysa. Kita tak jawab dengan perkataan na'am. Kita jawab dengan bala. Untuk apa ni? Surah Al-Qiyamah. Yang ketiga iaitu dalam surah Al-Mursalat, iaitu ayat dia fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka perkataan yang mana lagi sesudah itu mereka hendak beriman. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, iaitu disunatkan kita baca amanna billah. Amanna billah, surah Al-Mursalat ni ayat 50. Ni jarang-jarang dengar. Kalau betul jarang-jarang kita baca, jarang-jarang imam baca. Jadi macam surah At-Tin tadi, surah pendek, jadi kita selalu dengar. Yang keempatnya iaitu surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran ni. Surah dia, dalam surah ini diulang-ulang perkataan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ayat ini, ayat yang seumpama ini diulang banyak kali dalam surah Ar-Rahman itu, iaitu 31 tempat diulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali Tuhan sebut dalam surah Ar-Rahman. Apa jawab dia? La bi syai'in min ni'matika rabbana nukadzibu falakal hamd. Ini pun kita jarang-jarang imam ataupun orang baca ataupun kita baca kan, setahun berapa kali kita habis Quran, kalau sekali lah kita lalu. Ataupun dia suka baca surah Ar-Rahman, boleh juga dia suka baca Ar-Rahman ni, dia ulang ayat, dia ulang-ulang, jadi dia baca fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka dia pun bacalah jawab dia la bi syai'in min ni'matika rabbana nukadzibu falakal hamd. Itu jawapan dia kepada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan yang terakhirnya pada malam ini ada satu surah lagi tuan-tuan, minta maaf, iaitu sesudah membaca dalam surah
Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini kita nak tidur, sebelum kita nak tidur, kita bacalah surah ni tuan-tuan. Tak sampai 5 minit pun kalau orang yang hafal dan dia cekap baca, tak sampai 5 minit. Kalau orang yang merangkak-rangkak mungkin 5 minit. Dua muka surat suku saja. Baca ni supaya apa? Menjadi peguam bela kita dalam alam barzakh nanti, dalam alam kubur nanti. InsyaAllah dia akan jadi peguam bela kita kalau kita baca dia lah dan mengamalkan isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Mulk ini. Nanti insyaAllah nanti ada masa kita akan baca dia punya ulasan ataupun tafsiran surah Al-Mulk. Iaitu sesudah membaca faman ya'tikum bima'im ma'in, ayat 40 ni ayat terakhir, iaitu faman ya'tikum bima'im ma'in. Allah kita menjawab dengan apa kalau kita baca ataupun kita dengar orang baca Allahu Rabbul Alamin. Itu jawapan dia, Allahu Rabbul Alamin. Yang ke-17 tuan-tuan, yang terakhir pada malam ini, mengakhiri bacaan dengan lafaz semua orang duk buat dah ni kan. Sadaqallahul Azim. Apabila kita habis dah nak baca Al-Quran, dah tak mau baca dah, kita nak berhenti dah, kita rasa letih dah nak baca, maka kita pun kata Sadaqallahul Azim. Ataupun ada lagi lafaz lain tapi panjanglah ni tuan-tuan, disambung dengan ataupun ditambah dengan wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ini kalau kita nak tambah lah tuan-tuan. Kalau kita tak mau tambah, kita boleh sekadar Sadaqallahul Azim, kita baca Sadaqallahul Azim pun memadai dah. Jadi sekadar itu saja perkongsian pada malam ini. Salah silap saya mohon ampun, maaf. Kalau kata ada kebaikan dalam kuliah saya ni, tuan-tuan tolong share lah bagi orang-orang yang belum sampai kepadanya ilmu ini, maka pakat boleh kongsi. Mungkin kita dapat berkongsi itu, dapat sampai ilmu dekat orang amalkan ilmu yang kita sampai itu, maka mudah-mudahan amalan kita ni diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang diridai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya akan mengalir ketika kita berada di alam barzakh nanti insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.